Istilah hedonisme berasal daripada perkataan Greek, yaitu hedon yang bermaksud kenikmatan. Perkataan hedonisme diperkenalkan oleh Demokritus yang menyatakan bahwa kesenangan menjadi tujuan utama kehidupan. Kesenangan yang dimaksudkan adalah sebagai pemangkin dan perangsang pertumbuhan intelek manusia, selain memenuhi keperluan fisikal tubuh badan. Istilah hedonisme telah lama menjadi topik perbincangan dalam bidang falsafah dan juga praktis. Pelbagai konotasi istilah hedonisme yang mencerminkan gaya hidup, gaya pikir, nilai amalan, kepercayaan, dan etika. Walau bagaimanapun, fakta yang menarik tentang hedonisme ialah hujah dan kesan realiti hedonisme, yaitu akibat hedonisme kepada individu dan masyarakat. Hedonisme sebagai satu gaya pemikiran membentuk tingkah laku berasaskan kesenangan dan keseronokan. Terdapat dua definisi tingkah laku hedonistik. Pertama, hedonisme sebagai satu etika yang berbentuk falsafah yang mempercayai keseronokan sebagai tahap kebaikan yang paling tinggi dan sebagai satu sumber kepada nilai moral yang berasal dari dalaman individu. Kedua, hedonisme psikologi sebagai satu usaha atau pergerakan mencari keseronokan yang mendorong kepada kesetiaan melayan kehendak diri seseorang sebagai satu cara kehidupan. Hedonisme sebagai gaya hidup telah diperkenalkan sejak sebelum tahun Masehi melalui dua kumpulan fahaman yang jelas. Pertama, hedonis sebagai individu atau kumpulan masyarakat yang positif dan secara semula jadi sehat dan bermotivasi dalam kehidupan. Kedua, hedonis ialah mereka yang mengutamakan keseronokan dan hanya memilih aktiviti yang mendorong kepada keseronokan yang berlebihan serta terlibat dengan keruntuhan moral dan tingkah. Cara hedonistik. Hedonistik lahir daripada penyakit sosiobudaya yang kehilangan adab serta pemujaan yang berlebihan yang berpaksikan nafsu. Antara perkara yang dilakukan oleh mereka ialah membeli barangan mewah untuk memuaskan diri sendiri. Mereka juga tidak akan merasa puas dengan apa yang telah mereka perolehi dan mereka mendahulukan kemahuan daripada keperluan. Golongan hedonistik ini juga memiliki pandangan bahwa bersenang-senang dan menikmati kenikmatan adalah untuk diri sendiri. Contoh sikap golongan hedonistik ini ialah mereka memiliki sikap ego dan sombong. Mereka tidak boleh menerima nasihat dan merasa diri mereka lebih baik daripada orang lain. Seterusnya, mereka tidak menjaga percakapan atau perbuatan mereka dan tidak peduli jika perbuatan mereka akan menyakitkan hati orang lain. Selain itu, mereka juga sentiasa menghina dan memandang rendah orang yang kurang mampu dan tidak setaraf dengan mereka. Tingkah laku hedonistik juga boleh menyeret belia untuk terlibat dengan aktiviti negatif. Contohnya seperti seks bebas, penyalahgunaan dada, disko, jenayah, dan eksploitasi wajah dan tubuh wanita. Selamat sejahtera, saya Nisras. Hari ini saya akan berbincang tentang cara hedonistik. Antara salah satu caranya adalah pengaruh rakan sebaya. Ibu bapa yang tidak memerhatikan perbuatan dan pelibatan anaknya adalah salah satu sebab untuk dipengaruhi gaya hidup hedonistik. Contohnya, mereka akan pada masa kini ramai pelajar-pelajar di sekolah ataupun di universiti mudah diterpengaruh dengan oleh kawan lain. Justru mereka pun mengikuti apa yang kawan mereka buat. Oleh itu, saya minta sebuah ibu bapa untuk memerhatikan perbuatan dan pelibatan dalam sekolah ataupun di universiti. Walau bagaimanapun, di zaman universiti, pelajar perlulah berfikir sebelum membuatkan sesuatu perkara, sebabnya mereka akan dapat kebebasan pada zaman itu. Hai, nama saya Sirik Iwan. Pada hari ini, saya akan membantahkan tentang faktor hedonistik. Tingkah laku yang mementingkan keseronokan serta kesenangan hidup bermewah-mewah ini dikenali sebagai tingkah laku hedonistik. Pada faktor yang utama adalah tingkah laku ini dipengaruhi oleh hubungan dengan persekitaran.
Dan faktor yang kedua adalah pastinya gaya pemikiran masyarakat selepas negara dijajah. Berdasarkan pengalaman apabila negara dijajah oleh Barat telah menerima pakai dasar budaya yang diresapkan melalui pendidikan, pemikiran politik, perkembangan sosial, dan kemahiran teknologi. Kejayaan melakukan pembangunan dan pemodernan negara selepas dijajah telah menggunakan kayu ukur pihak Barat dalam semua aspek. Keadaan ini telah memaksa rakyat menerima ideologi, pegangan dan gaya hidup Barat yang lebih mengutamakan nilai kebendaan dan keseronokan. Selain itu, gaya pemikiran terhadap masyarakat saling bergantung akibat globalisasi telah menyebabkan penyebaran nilai dan fahaman tingkah laku hedonistik semakin mudah dan pantas. Ledakan teknologi maklumat dan komunikasi yang tinggi dan canggih telah memberi kesan kepada pemikiran dan gaya hidup masyarakat. Selepas itu, media massa juga memberikan faktor berlakunya hedonistik. Dalam menyebarkan maklumat sangat pantas dan menjadi bahan yang termudah, termurah, dan terkini. Kemajuan teknologi media massa mengakibatkan pembocoran budaya dan fahaman hedonisme secara meluas dan menepati kehendak golongan muda, terutamanya bagi mereka yang sentiasa ingin tahu. Umumnya, tindakan ini akan menyebabkan keruntuhan moral bagi mereka yang kurang didikan agama, malahan menjadikan media massa sebagai tunjuk arah dalam menentukan kehidupan mereka bagi menggantikan ibu bapa. Akhir sekali, faktor yang menyebabkan berlakunya tingkah laku hedonistik ini adalah kebangkitan pemodernan dan pembangunan globalisasi yang telah menyemarakan hedonisme sebagai satu gaya hidup yang semakin diterima oleh semua golongan, terutamanya golongan muda di serata dunia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nini Farhana Azwin binti Arbin. Seterusnya ialah kesan-kesan hedonistik. Antara kesan hedonistik yang telah dikenal pasti ialah budaya ini akan melahirkan golongan muda yang lupa akan matlamat. Hal ini berlaku kerana perasaan golongan muda yang hanya mahu keseronokan tanpa ada matlamat dan tujuan yang jelas. Malahan, budaya hedonistik juga mengajar kehidupan yang mengejar kemewahan dan sikap poros. Apabila mereka terbiasa dengan kehidupan mewah dan mengamalkan sikap poros sehingga satu tahap kewangan mereka tidak mampu memenuhi perbelanjaan mereka, maka golongan ini akan mencari jalan untuk memenuhi segala keperluan yang mereka perlukan. Contohnya, berdasarkan laporan media tempatan, mendapati Malaysia berada di kedudukan ketiga tertinggi di Asia bagi isu sugar daddy. Bukan itu sahaja, budaya hedonistik juga menyebabkan individu menjadi malas. Apabila individu terlalu mementingkan keseronokan, secara langsung akan mempengaruhi corak kehidupan mereka, bermula dari hiburan semata-mata sehingga menjadi kebiasaan bagi mereka. Akhir sekali, budaya hedonistik akan menggugat kemakmuran dan kesejahteraan negara. Budaya ini akan melahirkan sikap yang negatif dan dari sikap negatif inilah akan mempengaruhi nilai-nilai positif dalam kalangan masyarakat. Budaya hedonistik secara perlahan akan mengikis budaya dan nilai etika suatu bangsa, terutamanya golongan muda yang merupakan akar kepada pembangunan negara yang maju. Salam sejahtera, saya Nicholson Jonis akan membentangkan pada bahagian hiburan hedonistik boleh meruntuhkan budaya dan nilai suatu bangsa. Pada poin yang pertama, program hiburan seperti rancangan nyanyian telah membawa kepada keburukan dan kerosakan akhlak seseorang. Tidak dapat disangkal bahwa orang ramai suka untuk melibatkan diri dalam program yang menenangkan otak dan mengurangkan tekanan. Berkumpulnya orang ramai di satu tempat akan menyebabkan batasan sosial antara lelaki dan perempuan berkurangan. Seterusnya,
Perkara-perkara seperti wanita mendedahkan aurat tidak dianggap serius dalam program hiburan rancangan nyanyian. Hal ini karena, demi menarik populariti di kalangan masyarakat, mereka sanggup mendedahkan aurat agar menjadi terkenal serta memperolehi pendapatan hasil yang lumayan. Dan yang ketiga, program rancangan seperti ini telah menyimpang dari iktibar dan kebiasaan tabiat Islam dalam kebebasan sosial antara lelaki dan perempuan. Kita dapat melihat dalam program rancangan hiburan, artis lelaki dan perempuan tidak menjaga batasan sosial, contohnya bergerak, menari, dan melakukan sentuhan fisikal tanpa mengira batasan sosial. Akhir sekali, rancangan televisyen telah menjadikan bangsa zaman kini lebih suka untuk berhayal dan berimajinasi tentang perkara yang tidak bermanfaat dan kemudiannya terapung dalam gelombangnya sendiri. Hal ini juga menjadi penyebab utama bangsa kini semakin lalai dalam nilai-nilai etika yang betul yang seharusnya mereka terapkan dalam diri mereka. Selamat sejahtera, nama saya Vishweni Ana Perempuan Raja Separan. Saya akan membentangkan tentang hiburan melampau. Hiburan pada asalnya adalah diharuskan, namun hiburan yang melampau dan berlebih-lebihan adalah haram. Islam melarang umatnya berlebih-lebihan dalam sesuatu perkara, meskipun dalam urusan ibadat, lebih-lebih lagi di dalam hal hiburan dan menghabiskan masa dengannya. Persoalannya, pada hari ini ramai yang melampau konsep hiburan hanya sekadar untuk memenuhi fitnah manusia. Sambutan dan perayaan seolah-olahnya tidak melengkap tanpa acara hiburan yang melampau. Menjadi satu cara hidup masyarakat apabila menganjur-anjur mendapatkan kebebasan dalam menganjurkan pesta, festival, konsert dan program-program hiburan yang lain. Rancangan program dan majalah berbentuk hiburan meningkatkan dari semasa ke semasa kerana mendapatkan sambutan daripada orang ramai berbanding dengan rancangan dan program yang bercorak ilmiah, kegemaran dan maklumat semasa. Masyarakat ditunjulkan dengan pelbagai corak budaya hiburan yang luar biasa dan memukau sehingga menjadikan mereka tertarik dengan gaya hiburan realiti pada masa kini. Mereka mungkin tidak menyedari bahawa hiburan yang melampaui batasan akan mendatangkan kesan negatif terhadap berbentukan peribadi dan minda, terutamanya sekali golongan muda dan kanak-kanak. Hiburan sebegini juga menjadikan masyarakat lalai serta alpah kepada tugas yang tanggungjawab masing-masing. Televisyen sering dianggap sebagai satu ciptaan moden yang banyak membawa kebaikan kepada manusia pada zaman moden ini. Namun, penyiaran berbagai rancangan berbentuk hiburan yang menyebabkan ada pihak beranggapan bahawa masyarakat mulai mengetepikan budaya seni tradisional pula. Keadaan ini diperkuatkan menerusi kenyataan demi kenyataan pihak media massa yang melihat program hiburan sebegini menghancurkan budayaan tempatan seperti tarian dan permainan tradisional. Sesungguhnya, penyiaran rancangan hiburan menerusi televisyen membawa masyarakat melupakan budaya tradisional mereka. Kalau kita kaji secara mendalam kebaikan rancangan hiburan yang disiarkan, itu memaparkan cara berpakaian yang langsung tidak berunsur tradisional. Ada artis terutama dari barat yang memakai pakaian yang mencolok mata, kerana pada mata mereka pakaian sebegini mampu meninggikan lagi populariti seorang artis itu. Generasi muda yang menonton rancangan hiburan sebegini sudah pasti akan tertarik lalu menganggap cara berpakaian artis itu saja yang betul, lalu cuba memakainya dalam kehidupan seharian mereka tanpa memikirkan kesan sampingannya. Jelaslah, program hiburan yang disiarkan itu menyebabkan masyarakat kita melupakan cara pakaian yang seiringan dengan kebudayaan tempatan. Begitu juga penggunaan bahasa dalam rancangan hiburan yang disiarkan menerusi televisyen telah menyebabkan kebudayaan tradisional kita terjejas. Akibat aspek masa dan cuba menjadikan rancangan hiburan itu menarik, pengguna bahasa rojak dan tidak tepat digunakan secara meluas, sehingga menjadikan masyarakat sukar hendak membezakan
penggunaan bahasa yang betul. Keadaan ini menyebabkan ada pihak yang menganggap bahasa dalam televisyen itu lebih betul berbanding dengan tata bahasa yang dikeluarkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka di negara ini. Maka kekeliruan sebegini menjadikan bahasa kebangsaan kita akan diperlekehkan penggunaannya oleh pihak-pihak tertentu sehingga menjejaskan imej kebudayaan tradisional negara kita pada jangka masa panjang ini karena bahasa budaya bangsa. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Fido Birazali. Saya akan menerangkan tentang langkah-langkah mengatasi hiburan hedonistik. Setiap orang mempunyai peranan masing-masing dalam mengatasi hiburan hedonistik. Peranan individu, setiap individu mestilah mempunyai ilmu pendidikan agama supaya dapat membezakan baik buruk sesuatu perkara. Peranan ibu bapa pula, ibu bapa mestilah memastikan kanak-kanak mendapat pendidikan agama yang secukupnya dari kecil lagi agar kanak-kanak ini membesar menjadi insan yang berguna. Ibu bapa juga perlu menunjukkan contoh dan budi pekerti yang baik di hadapan anak-anak mereka. Peranan masyarakat. Masyarakat juga perlu bertanggungjawab memastikan setiap individu mendapat pendidikan agar budaya hedonistik ini dapat dihindarkan. Salah satu caranya ialah seperti melakukan dakwah agama. Gaya hidup hedonistik adalah satu pola hidup untuk mencari kesenangan hidup di dunia sahaja. Untuk menghilangkan budaya hedonistik ini, peranan aktif dari setiap individu, mulai dari diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan negara merupakan perkara yang perlu dilakukan secara terus-menerus. Kerjasama yang baik juga perlu diterapkan. Walaupun begitu, hal tersebut juga masih kurang berkesan karena pengaruh hedonistik ini adalah pengaruh yang sangat mudah berkembang.